Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Kalau itu bukan satu kegagalan, pelingkup namanya. Kerajaan yang ada pada hari ini adalah simbol kegagalan yang nyata. Sudahlah khianat, tanggungjawab juga sambil lewa, tegas Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut Anwar, Kerajaan Perikatan Nasional gagal dalam membuat ujian saringan COVID-19 selain kegagalan dalam pengurusan vaksin dan bantuan prihatin kepada rakyat. Kerajaan juga gagal dalam pelaksanaan undang-undang yang bersifat dua darjat. Menteri dengan terang-terangan melanggar prosedur operasi standard SOP. Mereka makan di restoran dan kenduri durian sedangkan rakyat dihukum. Kalau itu bukan kegagalan, pelingkup namanya, kata Anwar dalam satu temu bual di Facebook. Kemarin Kementerian Kesihatan Malaysia KKM berkata, bilangan yang positif COVID-19 mencatatkan 11,079 kes baru. Ini menjadikan keseluruhan kes sebanyak 855,949. Bilangan kes COVID-19 yang terus-menerus meningkat ini menimbulkan persoalan bahawa kerajaan gagal dalam menangani penularan wabak berkenaan. Langkah Kerajaan Perikatan Nasional mengisytiharkan darurat yang disokong kuat oleh pimpinan PAS ternyata gagal untuk meredakan penularan yang ganas. Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan lockdown separuh masa yang dikuatkuasakan dengan prosedur operasi standard yang mengelirukan dikecam pelbagai pihak. Justru pada 13 Julai, Jawatan Kuasa Ekonomi Pakatan Harapan JEPH mendesak kerajaan untuk mengubah fokus pengurusan COVID-19 dengan menggunakan pendekatan bersasar melalui kaedah pengenalpastian pantas, pengasingan dan pengekangan jangkitan FTTIS berbanding pelaksanaan sekatan pergerakan kepada orang ramai. Perubahan strategi ini akan berintis langkah awal kepada pembukaan semula kegiatan ekonomi secara berperingkat yang akan dapat memulihkan pasaran pekerjaan dan meredakan kebimbangan para pelabur, katanya dalam satu kenyataan. JEPH merujuk kepada kenyataan pelbagai kumpulan pelabur termasuk Japanese Chamber of Trade and Industry Malaysia, Malaysian Dutch Business Council dan Malaysian German Chamber of Commerce and Industry yang mendesak kerajaan untuk menilai semula SOP yang bukan hanya mengganggu kelancaran operasi tetapi turut gagal mengekang penularan wabak. Menurut kenyataan itu, siri lawatan kerja ke pelbagai negara asing oleh Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali akan menjadi sia-sia sekiranya beliau dan seluruh barisan pimpinan Perikatan Nasional gagal menangani permasalahan pokok yang berisiko menarik keluar pelabur sedia ada. Sasaran untuk membuka semula sektor ekonomi negara secepat mungkin tidak akan tercapai selagi kita gagal untuk mengekang penularan wabak di tempat kerja. Kewujudan kluster-kluster tempat kerja sepanjang tempoh PKP membuktikan bahawa kita tidak lagi boleh menggunakan takrifan kabur mengenai tahap keperluan sesuatu sektor ekonomi sebagai kayu ukur untuk diberikan kebenaran terus beroperasi, kata JEPH. Sebaliknya, menurut Pakatan Harapan, kebenaran beroperasi harus diberikan berlandaskan penilaian saintifik ke atas risiko penyebaran jangkitan dalam sektor ekonomi tersebut. Dengan pendekatan ini, SOP akan terarah kepada usaha-usaha mengurangkan risiko jangkitan di tempat kerja seperti meningkatkan kualiti pengudaraan di ruang tertutup. Selain itu, kegiatan operasi di luar premis dan di ruang terbuka akan dikategorikan sebagai berisiko rendah dan dapat diteruskan dengan mematuhi arahan penjarakan fizikal. JEPH menegaskan penilaian berisiko secara saintifik akan membenarkan Malaysia untuk membuka semula sektor-sektor ekonomi berisiko secara berperingkat dan seterusnya membolehkan lebih banyak peruntukan disalurkan untuk membantu sektor-sektor ekonomi berisiko tinggi mewujudkan ruang kerja kalis pandemik. Antara langkah-langkah perlu diutamakan termasuklah: pertama, kerajaan perlu membelanjakan sekurang-kurangnya RM15 bilion dalam bentuk geran, pembiayaan mudah dan insentif cukai untuk mewujudkan ruang kerja, kilang dan kuartus pekerja yang kalis pandemik. Kedua, mewajibkan ujian saringan bersubsidi di tempat kerja secara berkala sebagai langkah pencegahan awal
membendung penularan wabak, dan ketiga, meningkatkan peruntukan untuk menambah kapasiti perkhidmatan kesihatan awam demi menangani wabak COVID-19 dan varian-varian baharu virus terbabit. Jawatan kuasa yang terdiri daripada wakil semua parti dalam Pakatan Harapan itu mengingatkan bahawa kegagalan dan impak ekonomi daripada siri sekatan pergerakan sebelum ini harus menjadi iktibar bahawa PKP bukanlah langkah terbaik untuk memerangi wabak COVID-19 dalam jangka masa panjang. Ia tak ubah seperti marahkan nyamuk ke lambu yang dibakar. Justru kerajaan perlu memikirkan langkah-langkah pencegahan penularan pandemik ini yang tidak memudaratkan masa depan negara dan kelangsungan hidup rakyat. Mampukah kerajaan yang bersandarkan kepada prinsip scheme of things dengan kabinet yang buncit itu melakukannya? Mereka telah mendapat kuasa menerusi kudeta selama 17 bulan. Namun apa yang kita nampak hanyalah bendera putih yang dikibarkan rakyat yang lapar dan pelbagai cerita pilu anak-anak yang kehilangan peluang untuk mendapat pendidikan terbaik. Apa artinya semua ini kalau bukan satu kegagalan?